Salam sejahtera, anda bersama Sinar Huda dalam pantau agenda reformasi, dan untuk jam ini kami memberi tumpuan kepada beberapa isu semasa, antaranya mengenai mesyuarat jawatan kuasa teknikal Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 hari ini yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, di mana kami masih lagi menantikan sidang media oleh beliau dalam masa terdekat. Tapi sebelum itu, kami juga ingin meneruskan perbincangan mengenai dakwaan ke atas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Nur, di mana beliau mendakwa pendakwaan terhadapnya bertujuan menjejaskan peluang beliau dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Menurutnya, pendakwaan terhadapnya dilakukan terlalu pantas dengan hanya 3 hari siasatan. Bahkan katanya, beliau juga ditahan pada jam 3 pagi walaupun sebelum ini menegaskan sedia bekerjasama dan hadir ke Mahkamah Session Selayang pada pagi Selasa. Dan saya bersedia untuk menghadapi kes ini, dan saya dah maklum kepada beberapa pihak bahawa saya akan hadir ke mahkamah pada pagi ini. Tapi mereka tetap nak buat tangkapan pada jam 3 pagi di apartmen yang saya diamilah di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, saya beri kerjasama sepenuhnya daripada awal proses ini berjalan, daripada siasatan, dan di waktu tangkapan itu ada siasatan kes lagi yang berkaitan dengan satu ucapan di tempat lain pula. Nampaknya di Malaysia ni tak boleh cakap apa, tuan-tuan. Kalau di medan politik, biasanya orang selesaikan masalah politik di medan politik memberikan hujah balas kepada argumen atau ucapan ataupun hujahan kita. Tetapi di Malaysia pada hari ini, kerana kita ada kerajaan yang takut, dia guna polis untuk tahan ataupun sekat ucapan-ucapan kita. Nampaknya ahli-ahli politik ini telah bankrupt, menggunakan pihak berkuasa untuk menyekat kemarahan rakyat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu menghormati proses mahkamah susulan pendakwaan terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Nur di Mahkamah Session Selayang pada Selasa. Ujarnya beliau tidak campur tangan. Sebaliknya, laporan dibuat oleh Dewan Diraja Selangor sebelum siasatan dimulakan oleh polis Diraja Malaysia PDRM dan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Yang itu biar ikut proses, Dewan Diraja buat laporan, polis buat siasatan dan peguam negara putuskan buat pendakwaan. Jadi saya tidak mau campur, biar ikut proses, dan saya minta orang teliti apa dia pendakwaannya. Pertama tentunya apa dia laporan Dewan Diraja Selangor, dan kemudian apa alasan peguam negara melihat daripada pendakwaan setelah siasatan oleh polis diraja. Jadi biar kita hormat proses mahkamah. Penggunaan tahasutan itu mungkin dapat dikatakan sebab sebelum ini pendirian Datuk Seri sendiri tidak setuju. Yes, saya dari segi dasarnya kita elak dari penggunaan tahasutan. Tapi yang ini boleh menyentuh kedudukan raja-raja. Soal kritik Perdana Menteri saya tak pernah gunakan itu sebagai satu alasan. Tapi ini soal kedudukan dan martabat raja-raja yang harus kita pelihara dan sanjung, dan elak daripada menjadi suatu wacana perbahasan politik yang tidak sihat. Biasanya juga dikatakan ditahan pukul 3 pagi. Suatu juga yang ditentang oleh Datuk Seri. Itu kena tanya apa proses dia. Saya tidak, yang saya dapat maklumat, polis pantau, dia cari, dia dapat, dia tangkap. Datuk Seri, MP Pendang kata ini dilihat sebagai cubaan untuk melumpuhkan PAS dengan PN menjelang PRN, Datuk Seri. MP Pendang itu memang komandan seperti biasa, tidak mengejutkan. Tapi kita tengok siapa yang buat laporan. Dewan Diraja Selangor. Itu kita kena tengok. Kemudian apa komen Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor semalam. Kes tak selesai. Jadi saya ingat ikut proses itu. Dan penahanan Datuk Seri Mohamad Sanusi Mak Nur tiada kaitan dengan pilihan raya negeri PRN yang diadakan pada 12 Ogos depan. Itu kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang memaklumkan penahanan Menteri Besar Kedah itu dibuat selepas mengambil kira beberapa fakta untuk menghadapi pertuduhan di mahkamah mengikut akta hasutan. Isu Sanusi belum selesai. Jadi pada hemat kami, hemat saya secara peribadi, Jabatan Kuab Negara mengambil tindakan pendakwaan itu kerana bukan soal pilihan raya, bukan soal titah tuanku, tetapi terdapat beberapa fakta yang difikirkan oleh Jabatan Kuab Negara ada kes yang kuat untuk membawa beliau
ke mahkamah bagi menghadapi pertuduhan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan Hari Anugerah Pendidik MARA 2023 di Kuala Lumpur pada Selasa. Tambah Zahid, mahkamah adalah platform terbaik untuk Sanusi menjawab tuduhan dan mempertahankan dirinya. Jadi untuk jam ini kami ingin melihat kepada impak pendakwaan Datuk Seri Mohd Sanusi Mat Noor dari sudut politik, khususnya melihat kepada tempoh masa ketika ini menjelang pilihan raya negeri PRN pada Ogos depan. Dan bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut ketika ini Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi yang merupakan penganalisis politik Universiti Malaya UM. Terima kasih Prof sudi bersama kami dalam pantau agenda reformasi. Pertama sekali Prof, pandangan Prof secara overall, secara menyeluruh melihat kepada kes pendakwaan Sanusi ketika ini, impaknya dari sudut politik menjelang PRN bulan depan. Okay. Sudah tentu dari segi apabila berlakunya pendakwaan terhadap Sanusi ini menyelang PRN negeri, sudah tentu ia memberikan impak terhadap penrayaan negeri sendiri. Kalau kita lihat impak dari segi di Selangor, sebab perkara ini berlaku di Selangor, dan ini mencetuskan rasa ketidaksenangan, rasa ketidakselesaan kalangan rakyat negeri Selangor, pihak golongan netizen. Sudah tentu niat Perikatan Nasional untuk cuba menembusi kubu Selangor ini akan terjejas disebabkan oleh kenyataan yang memberikan kesan negatif terhadap rakyat Selangor sendiri. Bagaimana orang daripada luar negeri Selangor memberi komen tentang berkaitan dengan institusi raja dan juga kepimpinan di Selangor itu sendiri memang memberikan kesan. Kalau kita lihat kesan PRN nanti di Kedah juga, sudah pasti perkara ini menjadi terbelah bagi. Sudah tentu kalangan penyokong Sanusi, mereka anggap ini merupakan pendakwaan terpilih. Jadi sudah pasti mereka jadikan ini sebagai satu isu politik, sebagai modal mereka dalam kempen PRN negeri. Tetapi pada masa yang sama, ia juga perlu dilihat dalam konteks institusi. Adakah kepentingan individu itu mengatasi kepentingan institusi? Institusi itu pula institusi diraja. Jadi perkara inilah juga akan dilihat dalam konteks yang luas menjelang kempen penraya yang akan datang. Dan saya percaya apabila kes ini berlaku, masing-masing mempunyai naratif mereka sendiri. Di pihak Perikatan Nasional, mereka akan menggunakan justifikasi mereka sendiri. Manakala di pihak kerajaan ataupun kerajaan perpaduan, mereka juga mempunyai naratif yang tersendiri. Jadi kita lihat suasana ini bergantung kepada pemahaman mereka terhadap kes ini. Ada yang menyatakan mengapa polis datang pukul 3 pagi. Tetapi kita lihat juga satu kes warga emas yang pernah ditangkap pukul 3.57 pagi. Lagi pagi itu 3.57, sedangkan Sanusi pukul 3 pagi. Warga emas yang dikatakan menghina Menteri Besar Kedah. Jadi adakah ini satu double standard? Ini kita perlu lihat dari kes supaya rakyat boleh menilai adakah itu kes yang selektif. Bagaimana dengan warga emas tersebut yang saya katakan tadi ditangkap pukul 3.57 pagi. Jadi perkara ini perlu dilihat secara perspektif dan pengundi yang kritis ataupun yang literasi politik yang agak baik atau tinggi akan dapat menilai situasi ini dengan lebih menyeluruh. Bukannya terpengaruh dengan sentimen-sentimen semasa yang kadang-kadang itu tidak benar ataupun separuh benar saja. Menarik, Prof timbulkan persoalan mengenai dengan persepsi rakyat khususnya melihat dalam kalangan pengundi yang kritis. Tetapi kalau kita nak melihat secara umumnya pengundi yang berada atas pagar, impaknya bagaimana? Kalau mungkin dalam kalangan penyokong PN itu kita sudah boleh jangkakan impaknya, tetapi pengundi atas pagar itu bagaimana Prof melihat impaknya? Kalau kita melihat pengundi atas pagar, kita perlu faham dalam konteks ini pengundi atas pagar mereka belum lagi membuat keputusan.
dan keputusan itu bergantung kepada sentimen semasa. Dan bagi pengundi atas pagar yang matang, mereka akan menilai perkara ini berdasarkan fakta ataupun data yang sebenar. Bagaimana proses tersebut berlaku? Memang pada yang pertama itu, peringkat pertama memang ia berdasarkan laporan. Khususnya laporan pelbagai NGO dan yang lihat yang lebih netral laporannya laporan diraja. Dan juga kenyataan daripada Sultan Selangor sendiri yang menyatakan perkara ini belum selesai. Jadi apabila laporan polis, proses siasatan dan kemudian diserahkan kepada pejabat peguam negara. Jadi yang membuat keputusan itu ialah pejabat peguam negara yang akan membuat keputusan tersebut sebelum dijadikan didakwa di mahkamah. Jadi ada proses yang terlibat. Jadi perkara ini perlu disedari sejauh mana kuatnya kes itu. Saya kira ini kita serahkan kepada proses mahkamah. Ya. Berbalik kepada apa yang Prof sentuh tadi mengenai dengan kepentingan individu dan kepentingan institusi. Boleh Prof terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan kepentingan institusi apabila kita bercakap tentang kes ini secara spesifik? Okey, kepentingan institusi ialah suatu institusi merupakan suatu yang lebih besar, mempunyai kepentingan yang lebih kuat dan mewakili kelompok yang lebih besar. Jadi ini saya kata misalnya institusi raja ialah mewakili institusi yang mempertahankan agama Islam, yang memastikan keadilan dan keluhuran perlembagaan dan juga bersifat berkecuali dalam banyak isu. Tetapi apabila institusi ini dikritik sama ada cara sedar atau tidak sedar, dan ini menyebabkan institusi itu terjejas dari segi persepsi awam, dari segi pandangan pelbagai pihak, yang menyebabkan apabila kenyataan tersebut berterusan diulang-ulangkan apabila video atau media sosial itu teredar, ini mencetuskan keraguan. Ini mencetuskan suasana yang tidak selesa. Jadi ini akan menjejaskan institusi. Institusi iaitu institusi raja yang lebih besar, yang mendaulat, yang menjaga kepentingan masyarakat negeri dan juga keseluruhannya kepentingan bukan sahaja negeri tapi juga negara. Berbanding dengan kepentingan individu. Kepentingan individu ini ialah tindak tanduk daripada tingkah laku individu. Maksudnya kenyataan yang diucapkan. Sama ada dengan niat, tanpa niat. Tetapi tutur kata itu diungkap oleh beliau sendiri dan beliau perlu bertanggungjawab dengan kenyataan yang beliau buat. Bukan kenyataan dibuat oleh orang lain, bukan dibuat oleh pihak institusi yang lebih besar, tapi dibuat oleh individu itu sendiri. Jadi apabila individu itu berasa beliau popular dan mahu populariti itu kekal dan sebagainya, jadi untuk meningkatkan populariti dan mungkin dalam keadaan begitu, dalam keadaan tidak sedar, terungkap perkara yang mungkin dia tak terfikir boleh menjejaskan institusi yang dihormati oleh rakyat. Apabila institusi tersebut seolah-olah dipertikaikan, dikatakan tak sama dengan institusi di tempat dia, sebenarnya walaupun institusi tersebut adalah institusi raja, yang sebenarnya institusi yang sama walaupun berbeza negeri, tapi ia perlu dihormati sebagai rakyat negara, sebagai sikap kita sebagai rakyat perlu memenuhi dari segi adabnya, tata susilanya yang perlu dan perlu dipertanggungjawabkan atas kenyataan tersebut. Jadi kenyataan itu yang beliau dianggap sebagai mewakili pemimpin, mewakili walaupun sekarang ini interim, Menteri Besar interim. Jadi ini memberikan kesan yang
yang saya rasa bagi orang Selangor khususnya suka diterima. Lebih-lebih lagi kita lihat terdapat pelbagai laporan. Jadi dalam konteks ini kita dapat lihat apabila kepentingan institusi tersebut terjejas dan seolah-olah kepentingan individu itu lebih besar daripada kepentingan institusi, ini menyebabkan pihak awam berasa tidak selesa. Ini terpancar melalui laporan-laporan yang dikemukakan hingga melibatkan laporan dari pihak yang berkecuali termasuk Dewan Diraja. Ya. Prof, banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai hal ini, tapi kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Betul, kembali dalam pantau agenda reformasi dan masih lagi bersama saya pada jam ini Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik UM, untuk ulas lebih lanjut mengenai dengan pendakwaan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Mak Nur yang sebentar tadi Prof ada terangkan mengenai dengan kepentingan institusi dan kepentingan individu dalam kita bercakap tentang impaknya kepada politik, landscape politik menjelang PRN khususnya. Tetapi kalau kita nak bercakap tentang konsep-konsep ini mungkin boleh dikatakan konsep yang agak besar dan bukan mudah untuk difahami oleh setiap pengundi. Mungkin memerlukan satu tahap literasi dan pemikiran yang kritis dalam kalangan pengundi. Berbalik kepada perspektif pengundi, impak politik dan melihat kepada impaknya pada PRN nanti, bagaimana Prof melihat posisi kedudukan kerajaan perpaduan dalam menghadapi kes ini dan juga menghadapi PRN tak lama lagi? Saya kira kes ini memberikan satu bentuk kelebihan kepada kerajaan perpaduan dan pada masa sama mengingati mereka juga agar tidak terjebak dengan situasi yang sama. Jadi dalam konteks ini mana-mana pihak tanpa mengira dia Perikatan Nasional ataupun daripada kerajaan perpaduan, sekiranya mereka juga bertindak demikian, ada terdapat celupa dan sebagainya, juga perlu diberikan tindakan yang sama. Ini akan memberikan memberikan satu kesan yang unsur keadilan kepada semua pihak dan juga dari segi pandangan daripada pihak rakyat ataupun pengundi, supaya tidak dianggap yang ini sekadar terpilih, tapi mana-mana pihak sekiranya terdapat menyentuh institusi, terutamanya institusi diraja ini, yang dianggap sebagai benteng terakhir orang Melayu, dan juga jadi penaung kepada warga negeri, sekiranya sultan ataupun raja. Jadi ini sangat penting dan perlu dipelihara, perlu dipastikan agar tidak ada sesiapa pun terjebak dengan sentimen ini, sama ada secara tidak sengaja ataupun sengaja. Ini penting, sebab dalam kempen politik kita tahu ramai yang berasa bila mereka sangat teruja untuk berceramah politik, mereka terlupa kata-kata mereka itu boleh mengguriskan, menjejaskan nama baik institusi yang dihormati oleh rakyat Malaysia. Jadi ini perkara yang perlu dijadikan pengajaran kepada semua pihak,
Lebih-lebih lagi kempen pilihan raya sebenar, pencalonan belum dibuat. Jadi tindakan ini saya kira mungkin satu hikmah supaya semua parti lebih berhati-hati selepas ini. Maknanya apabila selepas tempoh penanaman calon, mereka pastikan perkara 3R ni, isi raja, unsur agama, mempertunggangkan isu Melayu dan sebagainya, tidak memberikan kesan kepada individu, pemimpin, malah akan menjejaskan reputasi parti itu sendiri. Terutama dalam suasana sekarang sangat sensitif dan kita faham keterujaan semangat juru kempen itu untuk berkempen, berdakwah, tetapi mereka perlu ada batas-batas tertentu kerana kebebasan itu, mana-mana kebebasan pasti ada batasnya. Tidak ada negara pun yang mengaku bebas 100% sebab tertaluk kepada undang-undang dan perlembagaan negara yang perlu dijunjung, yang perlu dipelihara agar tidak mencetuskan ketidakresahan di kalangan rakyat. Ya. Prof, seperti yang Prof nasihatkan kepada parti-parti supaya lebih berhati-hati pada tempoh berkempen PRN ini. Mungkin kalau kita lihat dari sudut masanya, tempoh masa yang kita ada, mungkin PRN itu tidak lama lagi, hanya berbaki beberapa minggu sahaja lagi. Tetapi dalam dunia politik ini itu masih boleh dikatakan masa yang agak lama. Tempoh berkempen, pencalonan itu pun belum diadakan lagi, belum diumumkan lagi. Masih banyak lagi masa untuk kita saksikan pelbagai kontroversi, pelbagai lagi kes-kes lain tercetus. Jangkaan Prof, adakah suhu politik akan terus meningkat lepas ini menjelang PRN dan sejauh mana sebenarnya isu semasa ini, isu kes pendakwaan Sanusi ini akan masih lagi menjadi isu besar pada PRN nanti? Sepatutnya apabila kes ini berlaku, perkara ini saya katakan tadi memberikan satu tempoh tenang kepada semua pihak, kepada semua parti tadi, kepada juru kempen untuk memberi mereka satu muhasabah diri mereka supaya mereka merangka strategi berkempen mereka untuk memastikan tidak ada unsur-unsur yang boleh menjejaskan isu yang berkaitan dengan institusi diraja, isu etnik dan isu agama. Mereka perlu pastikan malah peringatan, panduan. Parti perlu memberikan ingatan kepada mereka tentang panduan-panduan untuk mengelak daripada isu 3R ini yang menyebabkan boleh disalah tafsir, boleh menyebabkan kekeliruan dan boleh menyebabkan orang awam berasa tidak puas hati dan yang paling penting tidak menjadi isu tersebut menyebabkan menjejaskan institusi raja itu sendiri, cara tidak langsung, seolah mempelekehkan institusi. Jadi perkara ini pasti perlu ada panduan khusus. Barangkali pihak PRM akan perlu memantau dengan lebih tegas, tapi sebelum mereka memantau, saya kira peringatan tersebut perlu diberikan. Peringatan panduan itu kalau boleh di setiap jentera itu perlu ada untuk elak perkara supaya ini berulang dan berlaku. Lebih-lebih lagi sekarang ini, walaupun belum lagi tempoh kempen yang akan diadakan selama 2 minggu, yang memang suhunya dijangka akan panas, tetapi peristiwa hari ini sepatut menginsafkan seluruh parti, tak kira Perikatan Nasional ataupun daripada perpaduan, tetapi mereka perlu insaf bahawa cuba elakkan perkara ini, kenyataan tidak tanduk mereka tidak dijadikan jadi isu dan menyebabkan pelbagai laporan polis dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama, mereka yang pernah didakwa ataupun sedang didakwa dalam isu seumpama ini, mereka sepatutnya insaf. Lebih-lebih lagi kes tersebut belum diputuskan oleh mahkamah. Jika mereka berterusan, misalnya komen tentang penangkapan, komen tentang kes, itu saya kira ini seperti seolah-olah boleh dianggap sebagai mengganggu proses mahkamah dan boleh dianggap juga menghina mahkamah. Ini perlu
semua pihak perlu berhati-hati dalam situasi tersebut. Okey, baik. Banyak lagi yang kita nak bincangkan sebenarnya, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih. Itu tadi Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik Universiti Malaya UM, sudi bersama kami untuk kongsikan pandangan mengenai pendakwaan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dan khususnya melihat kepada impak dari segi politik menjelang pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Itu saja untuk Jamini dalam pantau agenda reformasi bersama saya Naila Huda. Salam hormat.